Taman Mesra. InsyaAllah. Turn right, then. Your destination will be on the left. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihan haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukuru Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Allah Masyar, insyaAllah. Untuk kita lagi barakah, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kadang surah Al-Fatihah. InsyaAllah. Lama kita tak jumpa. Alhamdulillah, panjang lagi umur kita, masih bernyawa lagi, masih lagi hidup.
masih lagi belum disimpan, bahasa lembutnya belum disimpan, bahasa kasar sikit belum dikambus, lagi kasar belum ditanam. Betul. Panjang lagi umur kita. Maksudnya apa? Allah sayang amat sangat dengan kita, ya. Dia baginya kita peluang untuk cari lagi sebanyak-banyak mana bekalan untuk kita menghadap satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ditulis dalam kitab lama Indonesia B. Arifin. Tajuk buku dia Hidup Sesudah Mati. Pernah tengok kitab tu? Buku lama B. Arifin, Hidup Sesudah Mati. Itu yang selalu Datuk Tuan Guru kita, Allah almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus selalu baca buku tu. Ya. Dia pun dah pergi. Ya. Saya mengaji dengan dia. Memang dia lah yang bentuk saya. Ya. Alhamdulillah, tapi umur dia takat tu je. Tapi dia pergi secara yang terhebat. Walaupun dalam PKPB kan. Lepas raya tu. Sebelum raya 7 Ramadan, malam Jumaat, Allah kata Habib Zainal, selepas Guru Ismail Kamus meninggal setengah jam, dia pun datang ziarah. Habib Zainal kan orang Indonesia. Datuk Ismail Kamus ni dah royo dulu, dia kata. Raya dulu 7 Ramadan dia raya. Raya macam mana? Dunia pun dia dah raya, akhirat pun dia dah raya. Allah pilih dia malam Jumaat, Allah pilih dia malam Ramadan. Bebas segala-galanya. Allah tu ulama bagi tahu. Hebat tak? Hebat. Sebab tu dia selalu pesan. 2 minggu sebelum dia meninggal tu pun selalu pesan. Dia pesan saya, dia warning saya, jangan berhenti bab dakwah. Mati macam mana pun tetap teruskan dakwah. Dia pun sampai habis buah pinggang tu, buah pinggang sampai dua-dua tak berfungsi, masih lagi berdakwah. 1 minggu 3 kali dialisis, tapi boleh lagi berdakwah menggigil-gigil sampai tak terdaya berjalan. Saya tanya, Ustaz, kenapa tak rehat? Kalau Tuan Guru Harundin dakwah sampai mati, takkan anak murid nak dakwah takat tu je. Malu kita dengan Tuan Guru. Takut pahala tak cukup akan datang. Tu dia pesan. Biarlah kita mati ingat Allah Ta'ala. Bangun besok pun masih lagi Allah jaga. Sebab tu nak tidur pun dia pesan. Nak tidur tu pun dia ingatkan kita ni supaya ingat Allah. Bangun tidur, alhamdulillah masih lagi mengingati Allah Ta'ala. Sebab tu nak tidur, wuduk, dia kata. Dipesan kami selalu dipesan. Nak tidur wuduk, nak tidur Quran, Al-Mulk, Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqi'ah, Sajadah, kalau boleh. Itu zikir pula, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Bukan sembahyang saja zikir. Kita kadang-kadang zikir waktu sembahyang saja. Nak tidur. Pasal apa? Masa yang kita ada ni waktu kritikal, tuan-tuan. Allah bagi peluang hidup, betul. Ada orang mati dah dizipkan plastik tu masuk dalam kubur, tanam terus. Yang sembahyang orang KKM aja. Kita tak boleh sembahyang, keluarga pun tak boleh sembahyang. Sampai ke level tu, tuan-tuan, Allah uji kita. Ni kritikal, terlampau kritikal kita. Nampak? Tapi kita bernasib baik. Bayangkan, tuan-tuan, saya tak datang sini lebih daripada 3 bulan, 4 bulan. Betul? Yang ni tak tetap, yang tetap pun sama juga. 4 bulan. Daripada PKP 1 sampai PKPP ni. Nampak? Allah uji. Uji tak uji? Uji. Diujinya kita. Pasal apa? Perangai kita dengan semasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Leka kita, lara kita. Walaupun bukan di kalangan kita, tapi
kelaruan, kelekaan manusia Muslim. Yang dikatakan Muslim, kafir tu lain cerita lah. Yang Muslim ni leka, jauh pada Quran, jauh pada Allah Ta'ala, tinggal buat tak tahu, orang hina Rasulullah pun bertenang aja. Leka sampai nak naik kereta yang boleh terbang. Betul? Sampai ke level nak naik kereta yang boleh terbang. Ada tak ada sekarang ni? Kereta yang terbang tak ada jalan meluncur, terbang naik atas, baru jalan macam kapal terbang. Dah ada? Dah ada. Allah berhentikan sekarang, daripada kita terus melayang-layang di atas, Allah stop, hantar SOP baru. Hantar binatang kecil yang tidak nampak, yang tak pernah diceritakan oleh Tok Ki kita, Tok Wan kita, moyang kita. Belum dia cerita kita. Betul tak betul? Moyang tuan-tuan yang dah senior ni pun tak pernah cerita binatang kecil yang tak nampak, yang datang ke Kajang, yang datang ke satu Malaysia ni. Ni sekarang dah merebak di Perlis dan Kedah. Nampak? Apalagi ulama-ulama dulu pun tak pernah cerita virus ni. Bila tak pernah cerita tuan-tuan, benda orang putih kata unexpected. Betul? Bila unexpected, agak-agak lepas ni kita tahu tak Allah nak hantar apa? Tak tahu tuan-tuan. Tu Beirut 2-3 hari lepas, ada kita ketahui benda tu berlaku. Tak tahu tuan. Tiba-tiba dia blast macam tu je. Berasap sikit, boom. Kalau tengok perangai orang Beirut tu macam-macam bangsa dia, betul? Dengan perangai, ya Allah, kita tengok memang bebas, memang sosial, macam-macam. Mungkin Allah pilih tempat tu, kita tak tahu apa cerita sebaliknya. Mungkin takkan Allah nak zalim dengan hamba-Nya kalau tanpa berbuat apa-apa. Pasal dalam kitab lama ni, hamba tu diratakan, kaum yang diratakan tu kaum yang biadab, kaum yang melampaui batas. Sama dengan virus ni, Allah hantar sampai kita tak boleh ke Mekah. Sampai tak ke Mekah, kursus lah. Awal tahun dah kursus, betul? Kursus, saya pun pergi kursus. Pergi tak? Tak pergi. Allah kata jangan pergi. Bukan satu Malaysia tuan-tuan, satu dunia. Allah pilih 8 orang yang Malaysia. Itu pun kebetulan di sana. Itu memang budak bertuah lah, orang yang bertuah. Pasal apa? Bukan Saudi yang pilih, Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Tu pasal apa? Tahun ni sampai ke tahap tu orang nak ke Mekah. Pasal kadang-kadang orang yang ke Mekah berkali-kali, kebiadapannya terlampau dahsyat, sampai Allah murka. Elok jantan buat macam betina depan Kaabah. Ada tak berlaku? Tu balik elok tangkap tu, sunatkan dia sekali lagi. Kalau saya lah, tak ada kerja. Dulu kecil-kecil elok ditahnik lah, disunatkan lah, didoakan lah. Bila besar, biadab depan Kaabah. Tu kemungkinan satu punca murkanya Allah. Di depan sampaikan bukan Kaabah, masuk Raudah, tak tahu macam mana, apa benda dia buat ni. Macam-macam. Kami perhati kan, sebelum PKP tu, kami berada di Mekah tuan. Masa tu Saudi baru satu kes je. Satu kes je. Itu pun kes dia rakyat dia berada di Kuwait. Kes yang pertama. Sekarang 220 lebih, 200 lebih dah Saudi. Kami balik sini sampai 3 hari bulan Mac. Allah Akbar tuan. Last batch yang sampai sana Madinah patah balik. Yang sampai airport patah balik. Yang terperangkap stay there. Kami last batch. Allah pilih, alhamdulillah. Boleh pegang Kaabah macam-macam. Tu ceritanya, maksudnya kita ni janganlah melampaui batas depan Raudah, depan Masjid Nabawi. Bukan sekali pergi Mekah, berkali-kali pergi Mekah, tapi tak faham. Pasal apa tak faham? Dia tak pernah tengok hadiah yang Allah bagi.
Kita tengah PKP ni, Allah bagi tak hadiah? Ada tak hadiah? Ya, kita makan cukup. Betul. Berkurung, kita makan cukup. PM umumkan kita berkurung. Sampai PKPB dilepaskan rakyat dia. PM tengok, terkejut PM, gemuk-gemuk rakyat Malaysia. Cukup tak makan? Cukup. Yang tak cukup dihantar makanan. Artis pun cukup, hantar semua. Semua gotong royong. Alhamdulillah. Paling hebat lagi hadiah Allah Ta'ala apa dia? Dulu kecil-kecil tak pernah tengok Quran tuan-tuan dekat TV. Sekarang Quran TV ya, 4 jam satu hari. Ada tak ada? My Quran Time, My hashtag Quran Time. Ada tak ada? Ada tuan. Hadiah yang paling hebat Allah bagi, suruh tengok balik Quran. Bukan dekat Quran, tengok depan TV tuan-tuan, sebesar-besar TV. Ada ke tak ada tengok tuan-tuan? Tengoklah tuan-tuan. Itu hadiah yang paling hebat Allah bagi. Kalau saya kenangkan zaman dahulu, tengok Quran ni setahun sekali waktu tilawah kebangsaan, tilawah antar bangsa. Dibacakan Quran dengan lagu yang hebat seluruh dunia, dibaca dia punya terjemahan saja. Itu saja. 1 tahun 1 kali. Yang lain ada bila ada kematian. Al-Qusairi baca, betul? Yang baca waktu subuh-subuh, waktu sahur. Ada tak ada tuan-tuan? Itu je lah ya Quran. Yang lain tak dicerita apa benda dalam Quran. Sekarang Allah bagi dengan tadabbur. Engineer tadabbur tuan-tuan, Ustaz Fazrul. Dulu duduk di Kajang dekat ni, dekat JMI, Taman Universiti. Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, dua-dua hebat. Dijemput juga panel ulama-ulama nak cerita apa benda dalam Quran. Salah satunya bab haji, bab umrah. Ada tak dalam Quran? Ada. 3 muka surat kalau silap saya. Muka surat 30, muka surat 29, muka surat 31. Nak cerita sebelum ke Mekah, apa benda kita nak buat? Kalau tak buka tu, tak jadi apa. Nampak? Itu yang tak jadi apa, balik. Pergilah 10 kali, tak jadi apa. Kedegilan Yahudi, ada tak cerita dalam Quran? Ada. Kedegilan tu nak jadi teladan untuk kita. Jangan degil bila Quran dihidangkan. Bila dah dihadiahkan sebagai peta kita, sebagai petunjuk kita, janganlah buat perangai macam Yahudi tuan-tuan. Yahudi daripada zaman Musa, Isa ya, dilemparnya ayat-ayat Allah Ta'ala. Sampailah zaman Rasulullah SAW, Yahudi masih tak percaya lagi. Bukan tak percaya, dia tahu tu betul, tapi dia benci pasal apa? Rasulullah SAW, bukan Bani Israel. Dia keturunan Arab. Itu yang dia sakit hati sangat. Dilemparnya juga ayat Quran. Kita yang dapat Quran depan mata, depan video, depan handphone, kita buat apa tuan-tuan? Itu salah satu soalan yang akan disoal dalam mana? Kubur. Besok dalam kubur ditunjukkan kitab. Kenal tak kitab ni? Apa yang kita nak jawab tuan-tuan? Malunya kita dengan Allah Ta'ala. Yang sekarang My Quran Time diceritakan ada 21 juta tengok, like, tengok sekali. Siap nota, siap ada grup nota, buat nota. Tajwid pun ada, terjemah ada, tadabbur ada. Biar kita ketakutan. Boleh tak tuan? Pujuklah hati kita, pujuklah keluarga kita. Tengoklah. Itulah perisai yang paling hebat. Ayat-ayat Allah untuk kita menghadap liang lahat yang amat gelap sekarang ni. Tak percaya, lepas isyak pergilah ziarah kubur, cari liang lahat yang kosong, tengok ada tak gelap ke terang. Itulah perisai kita tuan-tuan. Jangan tangguh. Allah bagi peluang macam ni, dah bagi PKP, dah bagi virus, Allah bagi lagi hadiah dekat tanah Melayu. Nampak? Janganlah sibuk nak berpolitik. Jangan sibuk nak terkejar-kejar dengan bab kuasa, bab harta.
Kita dah ada ulama di atas sekarang. Betul tak betul? Dah ada ulama. Apa lagi kita nak bising apa lagi tuan? Saya bukan nak politik. Saya nak bagi sebenarnya kita ni dah kritikal sangat masa kita. Masa kita dah umur 50, 55, 60. Nak ke mana tuan kita? Jangan cerita umur dah 90, betul? Ni dah 50, 60 ni. Kalau 40 kata ulama, 40 tu tak berubah tuan. Jangan ikut cakap ulama orang putih. Lives began 40, betul? Jangan. Kadang-kadang dia tak begin, betul? Tak dan 40, below 40 pun habis. Macam semalam bila Beirut belas, bom tu meletup. Bukan bom buat baja je, benda yang buat baja meletup kena api. Nak cakap apa? Tak kira muda, tak kira tua. Betul lah surah Sajadah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah, tuan-tuan, kita ni di-follow oleh malakul maut. Setiap masa dia renung kita tak tahu berapa kali. Pasal apa? Dia kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Carilah jalan tuan-tuan. Kata Tuan Guru Tokku Pasir Gudang, Ustaz Esa Draman. Kita bimbangkan dengan masa yang kritikal ni. Nak tidur pun carilah cari jalan untuk kita dekat dengan Allah Ta'ala dengan masa yang cepat, drastik. Salah satunya nak tidur tu ingat Allah Ta'ala, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Apa kita buat? Kata Tuan Guru Almarhum Datuk Ismail Kamus, nak tidur tu dengan wuduk. Jangan tidur macam tu kosong. Biar. Pasal apa? Tengah tidur besok kadang-kadang tak celik-celik, kata Datuk Ismail Kamus. Tengah celik pun kadang-kadang tak pejam-pejam. Betul tak betul? Saya hafal pasal saya follow dia. Bila saya follow, saya catat. Sampai kawan kata dia batuk pun saya catat. Nampak? Pasal saya takut dengan dia. Takut dia soal dia tak terjawab. Pasal tak pernah sekali masa dia popular kuliah jin, alam roh jin, ingat? Dia kan pakai jin, alam roh jin tu. Jin takut sangat dengan Datuk Ismail kamu ni. Kalau anak murid tu pakai songkok, dia pun jin tak berani tuan. Tak berani. Songkok dia kan songkok yang macam plastik tu kan, tu. Kalau dia pakai tu, kalau kita pegang, kita pakai, jin tak berani. Datuk Ismail Kamus ada sini, dia kata. Dia dua, Ustaz Rondin dengan Tuan Kamus. Apa pesan dia? Nak tidur kita dengan wuduk. Lepas tu bangun solat sunat taubat. Sebelum tidur solat sunat wuduk satu, solat sunat taubat satu lagi. Lepas tu duduk surah Al-Mulk kalau mampu, surah Al-Kahfi panjang, kita baca 10 yang awal, 10 yang akhir, cukup. Dia nak mula-mula nak start ni, jangan banyak-banyak. Nak pikul beras, jangan pikul yang 10 kilo, pikul yang 5 kilo dulu. Takut slip disc. Betul? Umur 50 ni jangan buat berat. Nampak? Kalau nak tahajud, buat 2 je cukup. 2 tahajud, 1 witir cukup. Kalau tak terdaya, lepas isyak ba'diyah selalu dipesan buat 1 witir lepas isyak. Tak boleh Ustaz, malam kena lepas tidur. Tak. Kenapa kita buat waktu tarawih 3 rakaat witir? Betul? Jawapannya tu witir waktu malam. Pastikan ganjil. Tak terdaya 3, 1. Boleh tak? Boleh. Lepas ba'diyah isyak amalkan. Besok dah bangun malam untuk bangun tahajud, kita boleh tak buat witir? Boleh. Jangan ulang yang 1, ulang yang 2. 2 campur 1, 3. Witir tu bermaksud ganjil. Dia pesan. Tu nak tidur, ya. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Jangan baring, duduk. Kalau baring tak sempat 33. Berapa? 3 je. Subhanallah, subhanallah, innalillah. Sama juga Al-Mulk. Duduk baca Al-Mulk pakai handphone, boleh tak? Boleh. Tapi tak habis. Kalau baring tak habis, memang confirm tak habis. Bismillahirrahmanirrahim
tabarakal. Lepas tu tak ada dah. Tu. Ini pengalaman ni yang main. Pengalaman penat sangat, lelap tak? Lelap. Tu salah satu tak tidur. Baru kita tidur. Pasal mati itu dalam keadaan pejam dan celik. Tu yang bila celik mati tak buka, tak boleh pejam-pejam. Kita katupkan dia mata dia, tak boleh. Pasal apa? Kata tuan guru, waktu dia celik tu dia nampak roh dia keluar daripada ubun. Terkejut yang amat sangat. Kita dengar semalam elok dengar ceramah, betul? Duduk belakang sekali. Tu elok dengar ceramah, duduk belakang sekali. Ataupun kadang-kadang duduk tengah-tengah sekali, betul? Elok sihat. Kita dengar dah pergi dia pagi ni. Semalam elok nama dia Ali, hari ni besok tukar nama dia Allahyarham Ali. Nampak? Tu jangan confidence kan. Daripada subuh semalam sampai subuh besok boleh kita hidup? Belum tahu. Tu. Tu. Jaga. Pasal kita tak terdaya tuan. Mati itu dalam pejam dan celik. Tu persiapan yang paling hebat. Malam-malam tu nak tidur kita dengan Allah Ta'ala. Jangan cari pasal, jangan buang masa, jangan tabruk. Salah satu kerja drastik kita nak dekat kita dengan Allah Ta'ala paling cepat. Besok bangun tidur kita tu yang bila mati cara mengejut, kita dengar terkejut. Yang mati tu terkejut. Pasal apa terkejut? Dia tak sangka dia dah habis nyawa. Dah mati aku. Yang paling sedih waktu diusung dalam keranda, nak dibawa mandi ataupun nak dibawa ke kubur. Meraung tak dia? Kata tuan guru, meraung dia. Kalau dia hebat sangat maksiat dengan Allah Ta'ala, merintih meraung, ke mana aku, ke mana aku, ke mana aku. Tuan-tuan baca kitab B. Arifin tu, tulis betul. Kita tak pernah dengar pun jenazah yang kita usung sekali pun sejarah dalam surau atau masjid. Tak pernah dengar pun jenazah ke mana kita, ke mana kita. Ada tak? Setakat ni tak ada. Kalau ada macam mana? Letak balik keranda tu perlahan betul? Tak mati lagi orang tu ni. Tu. Tak dengar. Cuma didengari oleh haiwan, serangga, binatang. Tu meraung tuan-tuan sebenarnya. Meraung yang sangat. Apalagi masuk dalam tanah. Dah dikebumikan, dah dikambus perlahan-lahan. Kemudian dipijak-pijak tanah tu ke atas. Betul? Siapa yang pijak? Bukan AJK Surau. Yang pijak anak dia sendiri, adik-beradik dia sendiri. Nampak? Diusung masuk bawah, dibuka kain kat muka. Betul? Dibuka kain muka. Tak ada pakai masker lagi dah. Dibuka kain di muka, diambil 3 kepal tanah, diciumkan ke tanah. Surah Toha, dari tanah kamu datang, kepada tanah kamu dikembalikan. Saya buat mak saya sendiri. Mak yang kita sayang, orang yang kita sayang sangat. Allah ambil tak? Allah ambil. Selamba ya Allah ambil. Tak ada bagi tahu mak kau sakit, mak kau nak mati. Tak ada. Cukup masa Allah ambil. Tu. Akhirnya pergi semua, selesai majlis pengkebumian kita. Tinggal siapa tuan-tuan? Tinggal kita seorang-seorang. Datanglah 2 makhluk yang hebat. Apa dia? Allah tuan-tuan, yang dah jumpa tak pernah cerita dekat kita. Yang pernah jumpa tak pernah cerita. Kalau dia cerita dia balik, betul? Yang jumpa tu tak balik-balik jumpa kita. Pasal apa? Dia dah jumpa memang tak balik tuan. Kalau dia balik lari kita. Tu hebatnya. Malaikat Munkar dan Nakir. Tu yang kita bimbang. Kejadian ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kejadian yang terlampau hebat tuan. Masa itulah balik saja dibangunkan kita. Masa itulah kita sedar 100%. Kesedaran yang paling hebat, paling nyata. Masa itulah kesedaran kita. Dah mati aku rupanya. Allah tuan.
Ya, kita dengar derapan selipar orang balik, kasut orang balik, kita dengar jalan di atas kubur kita. Kita menghadap dua makhluk yang paling hebat yang akan menyoal kita satu-satu soalan. Allah, tuan-tuan. Ni antaranya, carilah jalan, tuan-tuan. Antaranya ni, Allah bagi lagi kita hidup masa yang panjang ni, ada lagi peluang. Carilah persiapan kita untuk menghadapi satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ada Quran, tuan-tuan. Pergilah tengok. Ni kejap lagi pukul 10. Ada tak? Ada. Duduk depan tu. Macam-macam. Nak belajar lagu pun ada. Bukan tak nyanyi, lagu ngaji Quran tu cukup, semua ada. Pakar-pakar ada. Tapi yang bukan penting lagu tu, yang penting isi dia tu. Kalau buah tu kita nak dia punya jus betul. Kita nak isi dia. Lama dah kita baca Quran, tapi tak ketahui langsung bab isi dia. Nampak? Sampai nak pergi haji pun tahu, sampai nak jaga bab hati ni pun tahu. Hati yang busuk, hati yang kotor, hati yang bersih. Ada tak dalam Quran? Ada. Sebab tu Quran ni ada sejarah, ada khabar. Khabar tu dibagi dua, khabar gembira, khabar duka cita. Khabar gembira apa dia? Balasan Allah Ta'ala. Ke mana? Surga. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa, tak ada lain dengan kitab Allah Ta'ala. Ikut hukum Allah, ikut undang-undang Allah Ta'ala. Nampak? Ni dah Allah bagi peringatan yang hebat. Belum lagi meletup macam Beirut lagi tu. Ya, Allah bagi peringatan virus ni masih lagi merebak, tuan-tuan. Nampak tak menurun sikit, naik sikit? Pasal apa? Ada pengubatan dengan Al-Quran. Nampak tak? Malaysia ni beza sikit. Pasal apa? Quran masih berkumandang lagi seluruh semenanjung tanah Melayu. Takut virus tu dengan Quran. Dia pun makhluk juga. Quran ayat-ayat Allah. Ada tak dalam Quran ayat-ayat dipanggil syifa? Mestilah ada. Darul syifa dapat. Betul? Tu. Makan tak yakin, takwa kita. Cari. Sampai bila, tuan? Kita nak menangguh benda-benda yang haram. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Confirm dah ditunjukkan orang minum arak jadi pemabuk, pemabuk jadi pembunuh. Betul tak betul? Nak tunggu apa lagi, tuan? Saya geram-geram tu. Masalah yang mati orang Islam. Polis duduk elok jaga roadblock, dilanggar macam tu aja. Apa salah polis tu? Dia bekerja 24 jam. Ada yang tak sempat tukar shift, tak tukar baju, pakai uniform lagi. 24 jam dekat tengah jalan tu. Siap pasang lampu lagi. Dilanggar juga macam tu, tuan. Apa masalah, tuan? Masalahnya arak ditadaburkan dalam My Quran Time. Ada tak dalilnya? Ada. Tak ingat saya surah Al-Baqarah ayat berdua 219 kalau tidak saya. Ada dalilnya. Arak tetap haram. Kenapa nak tangguh lagi? Tutup ajalah kilang. Tutuplah kedai. Ataupun haramkan jual benda yang haram. Sampai bila kita nak jadi pentadbir, nak mengutip duit yang bersumberkan yang haram? Sampai bila? Sampai bila kita nak menunggu? Dah beberapa kali pemerintah pentadbir bertukar-tukar nak menangguh air yang dikeruh. Betul? Allah Akbar. Sampai bila, tuan? Kita yang jadi mangsa. Bala yang Allah hantar bukan kira orang baik ataupun orang yang jahat. Dalam kitab ni tulis, umat Nabi Nuh, anak Nabi Nuh tanya pada Allah Ta'ala, kenapa umatku 40 ribu yang baik-baik, 60 ribu yang buat maksiat, engkau balun juga, ya Allah, kenapa? Apa jawapan Allah Ta'ala? Pasal yang 40 ribu tu duduk diam saja. Dah duduk diam saja, tak ada mangkang, tak ada apa, tak ada kritik. Dia boleh duduk minum sekali satu meja dengan yang 60 ribu yang buat maksiat. Sama tak? Sama. Pasal apa? Dia macam setuju. Allah anggap dia setuju maksiat yang dilakukan oleh 60 ribu. Allah balun. Rata tak? Rata.
Kita ni Allah bagi peluang hadiah dan ditunjukkan fakta dalam Al-Quran, My Quran Time, ada data semua cukup. Nak tunggu apa lagi tuan-tuan? Tu portion je, arak saja, belum yang lain. Takkan sampai bila rakyat nak makan benda yang bersumberkan haram? Sampai bila tuan? Kena renung tuan-tuan. Ya, kita bimbang generasi akan datang macam mana. Ni dipesankan. Boleh tuan-tuan? Itu salah satu. Itu kelebihan bila baca Quran, ada terjemah, ada tadabbur. Kita tengok, ialah Allah bagi tunjuk TV, kita nak tadabbur dengan satu ustaz banyak cerita, betul? Panjang, nak tunggu satu. Ni dah depan mata, kita boleh tengok daripada pukul 12 tengah hari live. Betul? Tak sempat ustaz, kerja ustaz dah dekat Zuhur, tak dan. Pukul apa ulangan dia? Yang kedua, pukul 5. Ada tak? Ada. Tak sempat ustaz, dalam kereta, highway, jam ustaz. Alasan. Ada tak ulangan lagi? Ada. Pukul apa? Pukul 10 ataupun pukul 11 hari Sabtu Ahad. Betul? Ada tak ulangan? Ada ustaz, tapi baru tengok dah lelap ustaz. Allah Tuhan. Macam-macam alasan tuan. Ada tak lagi ulangannya? Ada. Apa dia? Pukul 6 pagi lepas besok. Betul? Ada. Susah ustaz, besok dah nak kejar punch card pula ustaz. Allah tuan-tuan, main-main dengan Allah Ta'ala. Ada tak lagi rakamannya? Ada. Mana? YouTube ada, Instagram ada, Facebook. Kalau kita share dalam kita punya Facebook, ada tak dalam tu rakamannya? Boleh ulang satu-satu. Kita boleh buat nota kan, petik sikit, catat, petik sikit, catat. Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada alasan tuan-tuan. Tak ada pasal kita tak tahu Al-Quran. Malulah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu pentingnya. Sampai berapa jam? Dah azan belum? Belum? Dah masuk tak? Lagi berapa minit? Lagi? Saya tak nampak jam. Lagi seminit. Sikit lagi Maknanya yang penting azan. Okey, insya-Allah. Bismillah.
InsyaAllah. Sikit lagi boleh? Sikit nak kena ikut SOP ni. Okey, maksudnya last kali kita balik pada kitab tadi, ayat Quran zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, iaitu bab takwa kita. Carilah jalan kita untuk bertakwa. Takwa tu disummarizkan, disimpelkan oleh Ustaz Osman. Saya ambil nota dia. Takwa, khaf, waw, ya. Tawaduk kita. Tawaduklah kita. Macam mana kita puasa, macam mana kita Ramadan tu, tawaduk kita. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Tawaduk. Khaf, qanaah. Qanaah tu bersyukur, cukup apa yang ada. Betul? Bersyukur tak? Bersyukur. Allah bagi nikmat hebat di Semenanjung Melayu ni, tanah Melayu ni. Hebat orang Melayu kita, orang Islam kita di Malaysia. Syukur kita apa yang ada tu. Qanaah kita. Qaf, qanaah. Taqaf, waw, wara'. Waw, wara'. Wara' apa? Wara' bukan duduk masjid je. Wara' ni berada mana pun kita tetap takut dengan Allah Ta'ala. Jangan ambil yang haram. Bimbang, walaupun sekupang, walaupun sehelai, bukan berjuta. Kalau berjuta, macam-macam. Allah hantar SPRM. Betul? Tu. Jangan tengok orang yang kena panggil SPRM tu. Tengok kita sebenarnya. Nak mengingatkan kita, jangan ambil yang haram. Jadi darah daging kita. Sepinggan yang haram kita ambil pinggan siang haram, kita suap ke anak isteri kita. Jadi darah. Bila jadi darah, naik ke jantung, pam naik ke atas, masuk otak. Bila otak terima yang halal, alhamdulillah. Bila otak terima sumber yang haram, apa jadi otak tu? Tu yang menentang Al-Quran, menentang hadis, menentang Islam, meremeh-remehkan hukum Islam. Walaupun dia lafazkan innad dina indallahil Islam. Boleh cakap, boleh hafaz. Ataupun tahlil la ilaha illallah. Dia boleh baca 400 kali. Betul? Kena pula lauk mandi. Betul? Laju dia. 400 dia buat 400. Kata Datuk Ismail Gamus. 400 kali dia boleh buat. Pasal apa? Ada mandi, ada khablasah. Khablah macam-macam macam Arab. Betul? Kambing 400 kali. Cuba ikan kembung 33 je. Tu tengok imam kan. Bukan imam sini, imam tempat lain. Tu nampak? Khaf, qanaah, waw, wara'. Jangan ambil yang haram. Ya, yakin. Yakin apa? Yakin balasan Allah. Kita yakin. Tuan-tuan yakin kita masuk surau ni, apa balasannya? Tak ada lain. Orang yakin pergi ke Mekah, yakin balasannya syurga. Nampak? Bila balik ke Mekah, kita mesti cari masjid ataupun surau. Betul? Ni kadang-kadang dah ke Mekah, tak jumpa surau. Ghaib. Bukan ghaib, orang kata ruyuk. Bahasa lama dia. Allah, tuan-tuan. Tu. Dia tak yakin balasan Allah Ta'ala. Cukuplah. Tu. Taqwa. Tawaduk. Qaf, qanaah, waw, wara'. Ya, yakin. Hakul yakin, ainul yakin. Boleh, tuan-tuan? Simple je. Tak boleh panjang-panjang. Nak cerita panjang lagi sebenarnya. Rindu datang kat sini. Pasal apa? Tak dapat buka puasa. Tak dapat. Tu perangai kita lah tu. Perangai kita, balasan kita. Sampai ke tahap tu. Sampai tak boleh salam. Tak boleh. Dulu mengata orang tak sembahyang Jumaat 3 kali. Fasik. Betul? Tok Imam kata orang tu. Tak sembahyang 3 kali Jumaat. Fasik. Akhirnya tahun ni Allah tak bagi kita sembahyang Jumaat. Termasuk Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Orang yang dikata tu, Tok Imam tu lagi teruk 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Nampak tak? Jangan mengata orang. Jangan hina orang. Jangan kata-kata lebih dengan orang. Akhirnya Allah balas balik. Sampai dekat 4 bulan tak sembahyang. Nak sembahyang Jumaat online. Betul? Ingatkan order makanan online. Mumpun nak register sembahyang Jumaat pun online. Bawa tikar sejadah sendiri. Nampak? Pasal apa? Dulu degil yang amat sangat. Tok Imam kata, rapatkan saf, betulkan saf. Degil. Nak duduk bawah kipas saja. Nak duduk depan aircon saja. Betul? Allah, tuan-tuan. Dia booking dulu. Siap tulis nama dia dekat sejadah tu. Ini tempat aku. Bila budak masuk ni, pengalaman saya tuan. Budak, saya anak kecil-kecil. Bawa masuk tarawih.
Budak tu datang awal, kami datang awal, nak tazkirah datang awal lah. Budak tu dapat duduk sesar depan. Anak saya tahulah, memang dah bersunat. Awal-awal 3 bulan dah bersunat, budak lelaki. Kita lain, buat style baru. Kan susah pun, klip je, betul? Dah bersunat, bersih dah. Budak tu dah sembahyang dah, isyak. Sanggup, didokongnya budak tu dialih tempat lain. Budak-budak duduk belakang, dia kata. Baru duduk, budak tu lari balik tempat dia. Nak cakap, tu berlaku tuan-tuan, bab-bab tu. Pasal apa? Ilmu tak ada, tak nak mengaji. Tu antaranya balasan Allah. Sampai kan duduk jarang-jarang, betul? Imam dah tak dia cakap rapatkan saf, jarangkan saf, betul? Tu balasan kita. Mengatur orang pakai niqab dulu, betul? Akhirnya sekarang jantan betina pakai niqab. Tu macam-macam tuan-tuan. Jangan mengatur orang tu. Akhirnya Allah tunjukkan kita macam-macam. InsyaAllah panjang lagi nak cerita, kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa. Semoga kita follow hadiah yang Allah bagi sekarang ni, My Quran Time. Tuan-tuan tengoklah, itu salah satu panduan yang antara hadiah paling hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tinggalkan hadiah tersebut. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah ingin surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Suratul Azina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa akhdhiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Tahasanna bi zati wa jabr wa tasanna bi malakut allazi la yamut israfanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.